Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita untuk pelajaran reka bentuk dan teknologi bagi tahun 4. Okey, setelah 2 minggu kita bercuti, kita akan sambung lagi pelajaran RBT tahun 4 dengan satu lagi topik, iaitu RBT tahun 4, iaitu untuk hari ini kita akan tengok macam mana kita nak menilai maklumat lakaran. Dan setelah kita menilai, kita membuat sedikit penambahbaikan. Kemudian macam mana kita nak kira kos bagi reka bentuk yang telah kita hasilkan. Dan yang ketiga ialah penghasilan produk menggunakan teknologi yang dipilih. Okey, bersama dengan Cikgu Fendi, kita akan mengulas lebih lanjut tentang topik ini. Okey, yang pertama, kita tengok dari segi penilaian maklumat. Penilaian maklumat pada lakaran yang telah kita buat dan kita buat penambahbaikan. Okey, sebelum ni cikgu ada terang dah kepada kamu, cikgu dah cerita pada kamu macam mana kita nak buat lakaran. Macam mana kita nak buat lakaran, dan daripada lakaran yang telah kita buat, kita perlu pilih lakaran yang terbaik. Okey, jadi apa yang perlu kamu ketahui semasa kamu nak menilai maklumat ni? Okey, jadi sini dia nyatakan murid perlu membuat penilaian pada lakaran yang dihasilkan. Selepas penilaian dilakukan, murid perlu membuat penambahbaikan sekiranya perlu, seperti yang cikgu cerita tadilah. Okey, jadi contoh yang cikgu beri kepada kamu sebelum ini ialah kita nak membuat ataupun kita nak menyelesaikan masalah untuk pemberian hadiah hari jadi. Jadi 2 minggu lepas kita telah berbincang, kita telah bersetuju kita nak bina ataupun nak membuat 2 jenis hadiah, iaitu antara rantai kunci ataupun permainan. Okey, jadi kita tengok yang pertama dari segi hadiah untuk rantai kunci. Jadi okey, jadi rantai kunci ini ialah contoh lakaran yang pertama. Lakaran yang pertama ataupun lebih mudah dikatakan macam mana idea yang pertama untuk membina rantai kunci. Okey, ini ialah lakaran yang pertama. Okey, kemudian kita tengok lakaran yang kedua. Okey, jadi lakaran yang pertama macam mana dia bentuk kan? Bentuk macam tu. Okey, ni ialah contoh lakaran yang kedua. Contoh lakaran yang kedua macam mana? Okey, dan seterusnya ialah lakaran yang ketiga. Okey, jadi ada lakaran yang pertama, lakaran yang kedua dan lakaran yang ketiga. Jadi daripada 3 lakaran ini, 3 lakaran ini kita perlu membuat sedikit, orang kata kita perlu pilih buat sedikit penambahbaikan daripada kita punya lakaran. Okey, ini ialah lakaran akhir. Daripada lakaran pertama
lakaran yang kedua dan lakaran yang ketiga kita gabung, kita nilai dan kita tambah baik, maka terhasillah satu lakaran akhir, seperti yang cikgu tunjuk. Jadi lakaran akhir merupakan lakaran penambahbaikan daripada gabungan ketiga-tiga lakaran yang telah dibuatkan. Okey, lakaran akhir ialah lakaran penambahbaikan. Okey, itu ialah untuk ratai kunci, untuk ratai kunci. Okey, kemudian kita nak tengok kategori hadiah yang kedua. Dulu ni ratai kunci. Jadi 2 minggu lepas cikgu telah bagi contoh, cikgu dah cadangkan hadiah yang kedua untuk hari jadi ialah berbentuk permainan. Okey, jadi ini ialah contoh lakaran permainan yang pertama. Okey, iaitu apa nama ni? SpongeBob, kan? Semua pernah tengok, pernah tahu. Okey, jadi kita tengok lakaran yang kedua. Ini pun cikgu dah tunjuk sebelum ni, kan? Dia lakaran Doraemon. Okey, dan lakaran yang ketiga hari itu ialah Minion. Okey, cikgu dah tunjuk juga. Jadi di sini satu lakaran terbaik dipilih berdasarkan lakaran-lakaran yang telah dibuat. Mana dia? Kalau kamu nak membuat permainan, kamu boleh pilih. Ni cikgu bagi contoh tadi. Mana dia? Boleh cipta Minion, boleh cipta Doraemon, boleh cipta SpongeBob. Okey, ni ialah contoh permainan. Jadi tu ialah lakaran. Daripada lakaran kita buat penambahbaikan. Okey, seterusnya kita nak tengok ataupun cikgu nak bincangkan sepintas lalu dengan kamu macam mana kita nak mengira kos bahan bagi reka bentuk yang dihasilkan. Jadi selepas kita buat lakaran, kita kena tahu berapa kos ataupun berapa duit yang perlu kita gunakan supaya projek kita tak terlampau mahal, mana dia mampu untuk kita buat. Okey, di sini cikgu bagi contoh untuk ratai kunci. Okey, kalau di sini, kalau kamu perhatikan, untuk membuat rantai kunci tu dia menggunakan beberapa jenis bahan dan alatan lah. Okey, contoh di sini dia gunakan kain, dia gunakan ribin, dia gunakan cincin rantai kunci, dia gunakan benang dan rod perekat panas. Ni ialah bahan. Tahu kan rod perekat panas tu? Yang rod yang warna putih tu, yang kita masukkan dalam gam panas yang macam pistol tu. Ni ialah contoh kos untuk membina rantai kunci. Lepas ditambah kos untuk membina satu rantai kunci ialah RM3.70. Okey. Yang kedua, permainan. Okey, permainan tadi. Okey, permainan tadi kalau kamu perhati, dia akan bentuk ataupun berbentuk 3 dimensi. Jadi bila berbentuk 3 dimensi, peralatan yang sesuai ialah kita menggunakan pen 3D. Jadi pen 3D dia perlu ada filamen dia.
filamen dia. Dakwat dia seperti dawai tu. Nanti cikgu tunjuk macam mana rupa dia. Okey. Jadi beberapa filamen perlu digunakan. Okey. Seterusnya ialah kita nak tengok ataupun kita nak bina penghasilan produk menggunakan teknologi yang dipilih. Tadi kita tengok beberapa kos. Lepas kita dah setuju dengan kos yang kita telah kemukakan, maka kita perlu hasilkan. Okey. Jadi penghasilan produk kita menggunakan peralatan konvensional dan moden. Jadi macam tadi nak buat rantai kunci, nak buat permainan, pilih salah satu saja. Pilih salah satu, ataupun kalau kamu mampu boleh buat dua-dua. Okey, mana dia? Menggunakan teknologi. Yang kedua, peralatan yang kita pilih mesti sesuai dengan projek yang kita nak buat. Dan yang ketiga, benda yang selalu cikgu ingatkan bila kamu masuk ke dalam bengkel, bila kamu guna benda-benda yang dianggap benda yang berbahaya, seperti pisau, gunting, benda-benda panas. Jadi amalan kerja yang baik mesti kamu utamakan, dan langkah keselamatan sepanjang kamu melakukan aktiviti perlu dititik beratkan, perlu kamu ambil, dan perlu pantauan daripada orang dewasa. Okey. Jadi kita tengok macam mana jika kita nak menghasilkan rantai kunci. Okey. Cikgu bagi contoh untuk rantai kunci. Jadi untuk membina satu rantai kunci, kita perlukan pistol perekat panas. Ni nama dia pistol perekat panas dengan rod dia. Rod dia tu, dakwat dia. Mesti kamu dah biasa tengok kan. Okey. Yang kedua ialah kita boleh gunakan, okey, untuk kamu mandangkan cikgu beri alternatif lah dia. Sebab kalau nak gunakan kain kos sekarang ni kan, mandangkan sekarang pun musim yang tak mengizinkan. Jadi alternatif dia kita gunakan sabun. Okey, gunakan sabun. Kemudian gelong kunci ni, ring kunci, dan alatan yang keempat ialah pisau. Jadi di sini perlunya pemantauan daripada orang dewasa, sebab pisau ni dia benda yang berbahaya kalau kita tidak menggunakannya dengan kaedah yang betul. Okey. Kemudian untuk permainan, jadi kalau kamu tengok permainan tadi bentuk 3 dimensi. Jadi bila 3 dimensi, dua benda saja yang kita gunakan, iaitu pen 3 dimensi, pen 3D, dan filamen dia. Okey. Boleh? Jadi ingat, untuk menghasilkan rantai kunci, apa alatan dia, dan untuk menghasilkan permainan, apa alatannya. Okey. Itu saja untuk perkongsian ataupun nota seterusnya yang kita perlu ambil tahu, yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu belajar sebelum kita melakukan
aktiviti. Okey, semoga kita berjumpa lagi untuk siri yang akan datang, untuk pelajaran yang seterusnya. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe lah channel cikgu untuk kamu mengetahui ataupun untuk kamu tahu apa perbincangan, apa nota yang cikgu akan kongsikan kepada kamu. Dan jangan lupa tekanlah loceng. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.